Kadang ada alim ulama kita, pengkaji kita hari ini ni, yang telah Al-Himyari yang saya sebutkan dulu, dia telah cuba untuk meneliti riwayat ni dan cari kitab aslinya dan mentahqiqnya. Lepas tu dia membuat penilaian terhadap sanad periwayatannya dan dia kata sanadnya sahih menurut kajian beliau. Cuma tinggal lagi masih ada pro dan kontra, ada yang terima, yang ada yang meragui, macam-macam lah. Dan biasalah itu dalam dunia pengkajian ilmu berlaku. Jadi dalil yang biasa digunakan oleh ahli tasawuf adalah riwayat daripada Jabir, bila Nabi bila Jabir tanya Nabi tentang makhluk yang awal yang diciptakan Allah, Nabi menjawab, huwa nuru nabiyyika ya Jabir, iaitu nur nabimu wahai Jabir. Itu yang dipegang. Walau bagaimanapun, sekalipun hadis ini ada tarik lain, sekalipun dinilai sebagai dhaif dan sebagainya, tapi dia adalah suatu periwayatan yang sanadnya masih sedang dalam penelitian dan bukan satu jalur periwayatannya. Jadi masalah sekarang, apakah ini satu-satunya dalil? Tidak juga. Ada dalil-dalil lain yang digunakan pakai oleh ahli tasawuf, cuma dalil-dalil lain ini tidak sesoreh seperti dalil ni. Dok kabur darean. Kalau ada dalil tadi itu kabur terang. Makhluk apa yang mula sekali diciptakan Allah, Nabi bilang huwa nuru nabiyyika, dia adalah nur nabimu. Dari situlah timbul nur Muhammad atau ruh. Dalam faham ahli tasawuf, itulah ruh Muhammad. Bagaimana ruh Muhammad? Kita tidak tahu rahsianya. Termasuk perkara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sangat aneh, yang kita sendiri tak tahu hakikat sebenar ruh tu. Ruh tu sendiri adalah satu ciptaan yang sangat aneh. Berbalik kepada firman Allah lah tentang kerahsiaan ruh ni, keanehan dia. Kita hari ini kita tak memahami secara mendalam tentang ruh. Cuma kita tahu kita hidup kan ada ruh. Guana ruh kita, diri kita sendiri pun tak tahu ruh kita, hakikat ruh kita ni guana. Cuma kita menyedari kita ni dihidupkan Allah, dan sebab hidup kita adanya ruh tu je. Tapi guana, macam mana hakikatnya tu? Kita tidak dapat menyelaminya dengan tepat. Jadi kenapa macam ni? Bagi mana semua ini? Ada firman Allah yang menjelaskannya atau menunjuk dan mengisyaratkannya. Iaitu firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya, wahai Muhammad, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu adalah dari urusan Tuhanku. Sekalipun ada sebab nuzulnya kepada ayat ini berkait dengan orang Yahudi yang datang nak menguji Nabi dan Nabi disuruh jawab macam tu, maka ada qil adul qal, qil wal qal, ada pendapat ulama macam-macam. Yang jelas Nabi disuruh jawab qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Dengan erti seperti yang difaham oleh segolongan ulama, perkara yang dilarang kita kaji. Jangan kaji benda ni. Sehingga Nabi disuruh jawab qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu dari urusan Tuhanku. Jadi atas jawapan inilah segolongan alim ulama dia kata bahasa mudahnya ruh ni benda yang kita dilarang kaji, jangan kaji. Hakikat sebenarnya tu, fenomena ruh, tentang sifatnya, tentang pelakuannya, itu adalah bidang kajian tasawuf dan itu memang disuruh. Tapi hakikat sebenar guana benda tu, macam mana benda tu, itu rahsia yang sangat rahsia. Tapi tetap dia adalah makhluk. Jadi itu kita dilarang. Sekalipun ada alim ulama yang membenarkan kajian bagi golongan tertentu, kerana mereka faham bahawa jawapan itu disuruh jawab oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi tadi itu kerana ada tujuan tertentu. Bila dijawab seperti ini, maka Yahudi itu mengesahkan memang inilah Nabi. Jadi sebenarnya menurut segolongan ulama yang lain tidaklah berupa larangan,
Maka sebab itu masalah bolehkah kita nak mengkaji tentang roh itu pun sudah menjadi khilaf ulama. Yang melarang pegang atas jawapan yang diberi Nabi, atas jawapan tu perintah Allah suruh jawab gitu tu seolah-olahnya larang lah. Tapi ulama yang kata boleh kita kaji bagi yang berkemampuan melihat kepada sebab nuzulnya. Ini benda yang luas perbahasannya. Jadi dunia keilmuan ini memang biasalah tak nak elok. Dan kita pun tak mau panjang-panjang kepada khalayak ramai ini. Tapi nak swing sikit-sikit, sekadar sederhana, supaya nampak sikit-sikit pun jadilah isu ni guna. Itunya. Baik. Kalau begitu, bahawa masih ada dalil-dalil lain lagi. Yang hadis Nur Muhammad tadi itu bukan satu-satunya dalil. Ada riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Cuma tinggal lagi ayat yang digunakan tu dok direct. Itu dia. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam kuliah yang lalu, antara yang diriwayatkan oleh ni Al-Baihaqi, Tirmizi pun banyak. Riwayat Imam Tirmizi pun banyak tentang perkara ni. Tapi yang saya sebut pada kuliah yang lalu, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan tu, Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada beliau tentang anak cucunya. Nampak belaka. Sehingga dia nampak bawah tu nampak nurun satian, cahaya yang terang. Sehingga Nabi Adam tanya siapa itu, Allah menjawab, itulah Ahmad, ibnuka Ahmad, anakmu, anak cuculah Ahmad. Lalu Nabi menjelaskan, dijelaskan riwayat itu, huwa awwalu wa huwa akhiru wa huwa awwalu musyaffa'. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang mula-mula sekali diberi keizinan oleh Allah untuk memberi syafaat di akhirat. Tapi dialah yang awal, dialah yang akhir, itu nak faham ke mana? Itu terbuka. Jadi menurut faham ahli tasawuf, dialah yang awal, difahami oleh ulama tasawuf sesuai dengan dalil-dalil lain lagi, iaitu Muhammad lah yang awal diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang nak faham cara lain, Allah lah, pada dia lah. Tapi ahli tasawuf memahaminya berdasarkan dengan diperkuat dengan dalil lain lagi, wa awwalu tu dialah yang paling awal diciptakan. Itulah. Adapun wa akhiru difahami oleh alim ulama, paling akhir diutuskan sebagai nabi. Tapi kalimatnya umum. Jadi kita kadang-kadang aspek-aspek perkara ni kita kena serah ke alim ulama lah. Alim ulama dia tahu. Kadang-kadang kita keliru. Nabi disifatkan sebagai awal, Allah pun gitu juga, wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dia yang akhir. Nabi pun gitu juga. Sesak ni. Ni nyakit hari ni, nyakit orang hari ni. Kita duduk tengok orang betul tak betul punya, kita tak cerdik mana kadang-kadang. Ni masalah hari ni. Rupanya kita tak cerdik mana. Dalam bahasa Arab ni, bahasa dia halus dan mendalam. Jadi sebab itulah untuk orang yang menjelaskan dalil-dalil syarak ni, menjelaskan Al-Quran dan hadis dan sebagainya, dia kena ada kemahiran ilmu lain juga. Dia tak boleh pakai ilmu stikang je. Macam kita ni ilmu stikang je. Ilmu stikang ni ilmu waktu je. Waktulah nak pakai segala-galanya. Apa panggil ilmu stikang. Nak memahami dalil ni kena banyak ilmu. Lebih-lebih lagi berkait dengan isu ini ni yang saya tak nak sebut detail sangat, tapi sekadar sederhana untuk menjelaskan sedikit apa yang selalu menjadi kekeliruan. Nak memahami isu ni dan penulisan ulama dan kitab-kitab mereka tentang perkara ni adalah perkara yang agak rumit. Sebab tu isu ni alim ulama kita tu tak cakap terbuka. Tak cakap cara terbuka. Tertutup. Cuma ada orang kata, jadi kata. Duduk lambung dalam media sosial. Ni masalah. Padahal disiplin ini sudah sedia maklum. Isu-isu seperti ini bukanlah isu untuk orang awam. Dibahaskan secara tertutup. Di kalangan ahli-ahlinya, lebih-lebih lagi berkait dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, sehingga ulama ada yang mengeluarkan fatwa haram dibaca, haram baca. Antara kitab yang berkait dengan isu ni Ihsan Kamil lah,
oleh Abdul Karim Al-Jili ataupun Futuhat Makkiyah oleh Ibn Arabi. Ini jadi sasaran hari ni. Sasaran hari ni orang duk kata macam-macam. Sebab tu dia adalah keperluan memerlukan kepada kepakaran yang khusus untuk memahami kitab ini. Kena ada dasar akidah yang kukuh, kena ada dasar yang kukuh dalam ilmu-ilmu lain, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, kena faham banyak. Kita tak erti ni, kita akan menyalahkan orang lah. Kita baca dalam syair Arab, kita dengar orang-orang Arab, alim ulama kita menulis syair memuji Nabi, anta syamsun, anta nurun, engkau matahari, engkau bulan. Kita kata gila tu apa ni tukang tulis syair ni. Dia kata Nabi Muhammad matahari pula dah, Nabi Muhammad bulan. Kita duduk tu orang gila. Rupanya kita bodoh je. Kita bodoh je. Kita duduk orang gila. Ada yang kata anta syamsun anta nurung, matahari, Muhammad tu matahari. Kita kenal belaka Nabi Muhammad tu kan orang kan, mana pula jadi matahari. Kita ni ilmu mustika ni gila dah punya air ni. Kita ni duduk kata orang gila, rupanya kita bodoh. Tak erti bahasa yang dipakai. Hak sebenarnya macam tu. Jadi nak beritahu aspek-aspek ni, nak memahami satu perkara tu perlu kepada keilmuan yang dalam, ilmu tauhidnya, ilmu bahasanya, dan ilmu-ilmu yang berkait lagi untuk memahami Al-Quran pun seperti itu. Demikian juga kitab-kitab yang membahaskan isu-isu yang mendalam. Saya nak bawa tu je umum gitu. Jadi bila orang yang tidak ada asas-asas yang kukuh, tidak ada lebih-lebih lagi orang yang cuba nak menjelaskan isu tasawuf ni, dia tak ada pengalaman pun dalam bab tu. Macam kita beri contoh dululah, contoh duriang lah. Itu nak kabarnya orang cakap bab tasawuf, dia tak ada pengalaman, dia macam duriang. Macam duriang yang dia kena ikut internet. Kapung dia tak pernah ada, negeri dia tak ada durian pun, tapi buka internet tengok durian, tunjuk gambar dengan pokok durian, buahnya, durinya, buahnya begini, butir ni tunjuk. Aling boleh cerita semula kat orang, boleh buat khusus pula durian, kulitnya begini. Pergi kapung tu, kawan tu akak lepuk sepiring, akak poyok sepiring. Benda pula ni tak kenal sedarang. Sebab apa? Sebab ia tengok durian ikut internet. Ia tak pernah rasa, ia tak pernah pegang, ia tak pernah sentuh, tak pernah kecak, tak pernah. Tengok je, ubah suar sikit, tak kenal lalu dah. Benda pula hitam beletung. Hitam beletung macam koleh ni, warna ni. Tak kenal. Demikian juga orang akak payuk. Dia pula kuning ni, gini ni. Kuih dia pula gini ni. Tak kenal. Tapi kalau dia penuh rasa durian, dia cam ke mana-mana pun. Payuk ke, lepuk ke. Sebab apa? Ni. Demikian juga tasawuf. Dalam hal-hal yang khususnya tu, bila orang yang bukan ahli campur tangan, jadi gitu lah. Lepuk, dia baham dia lain. Mula jadi bahan rambang lah. Payuk, dia cam dia lain. Ini angkara bila hal-hal yang khusus dan tasawuf ni diselami, dimasuki oleh orang bukan ahli, dia buat pandai-pandai. Orang lain maksud lain, dia bahan kau lain. Kau mula orang tak makan najis ni, macam benda tu je, macam najis je, lepuk. Dia tengok lebih kurang aja. Najis ni. Padahal kalau makan sekali, nak makan lagi, boleh tinggal lepuk ni. Ki sedap. Ki tak kena. Tersalah hukuman. Saya nak beri contoh-contoh yang mudah yang hari ni timbul. Jadi berkait dengan isu tadi, Al-Imam Tirmizi pun dari riwayat lain, Al-Baihaqi dan banyak lagi lah. Kalau dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara terang sebut, secara jelas menyatakan makhluk pertama diciptakan Allah. Tidak ditemui ayat itu. Tidak ditemui. Kalau ada sudah dijadikan dalil lah. Tidak dijadikan sebab. Cuma ada ayat-ayat yang
mengisyaratkan kepada Nur Muhammad itu. Ada yang itu yang selalu dipakai oleh ulama-ulama tasawuf tentang ayat-ayat ini ialah laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu nur. Nur ini ditafsirkan oleh penafsir sebagai Muhammad. Sebagai Muhammad. Jadi nur di sini adalah Muhammad. Maka ini difahami oleh ulama tasawuf sebagai isyarat kepada apa yang mereka bahaskan. Ada orang kata nur ini sebagai kiasan saja. Nabi Muhammad itu sebagai sebagai kinayah saja, sebagai orang yang memberi petunjuk, hidayah, menerangkan manusia. Kalau nak faham gitu, lah. Tapi ahli tasawuf memahami bahawa dia mengisyaratkan kepada nur yang mereka bahaskan. Kemudian buka kitab tafsir Al-Munir. Antara kitab-kitab tafsir Al-Munir, iaitu bila pada ayat walaqad akhazallahu mitsaqan wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina wa minka wa min nuhin. Ayat ini di dalam tafsir Al-Munir didatangkan riwayat menurut tafsir inilah untuk menjelaskan maksudnya, iaitu wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina wa minka wa min nuhin. Ketika Allah Ta'ala mengambil janji daripada para nabi, daripada engkau wahai Muhammad, daripada Nuh. Jadi sekarang dalam ayat ini Nabi Muhammad itu dari segi susunan sebutannya itu didahulukan daripada Nabi Nuh. Lalu pengarang tafsir Munir ini mendatangkan suatu riwayat untuk menjelaskannya. Apa kalimat itu? Iaitu kuntu awwalahum fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Aku yang mula-mula sekali yang diciptakan dan yang terakhir sekali diutuskan. Itu disebut dalam tafsir Al-Munir. Jadi ayat ini menurut faham orang yang setuju dan berpegang dengan Nur Muhammad ini sebagai makhluk pertama diciptakan Allah, antaranya berdalilkan dengan ayat ini secara isyarat. Jadi kalau orang tak mau terima, kau dah lah. Baik. Kemudian berapa orang ulama awak pakai buah ni di Nusantara ni di era lama, hampir sebahagian besar alim ulama termasuk Tok Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Rauf Singkil dan ulama yang seangkatan dengan dia di Nusantara ni pegang dengan konsep ni. Jadi orang tak mau pakai, terserah. Itu dia. Baik, kemudian satu aspek yang saya nak jelaskan, ulama-ulama tasawuf ni yang terima Nur Muhammad sebagai makhluk awal yang diciptakan, bagaimana pula dengan sikap hadis-hadis lain yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tentang yang disebut di dalam riwayat Al-Bukhari itu berkait dengan arash, dengan qalam, dengan air, dengan qalam, dan ada riwayat yang lain sekalipun tidak ramai yang menerimanya, al-aqlu, akal. Macam mana pula sikap ahli tasawuf dengan riwayat-riwayat hadis awak saya sebut sebelum ni itu? Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani cenderung kepada pendapat makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah air. Setelah itu baru arash. Dan dia tidak menafikan ada pendapat yang mengatakan terbalik. Ada yang mengatakan seperti pendapat Mujahid, arash dulu lepas tu air. Tak apalah. Dengan dalil-dalil yang mereka pegang adalah riwayat-riwayat yang mengukuhkan pandangan Ibnu Hajar ni. Kemudian bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ibnu Hajar terima riwayat ni, cuma dia cuba taufikkan dengan riwayat dalil lain tu. Dia kata qalam ini makhluk awal yang diciptakan tapi bukan yang terawal. Awal iaitu nisbah kepada selain daripada air dan arash. Itu tafsiran komentar yang diberi oleh Ibnu Hajar. Bagaimana pula dengan awwalu ma khalaqallahu al-aql, makhluk pertama yang diciptakan Allah itu akal. Maka Ibnu Hajar
tidak mengulas dalil ini. Ulama-ulama lain ada yang tak terima riwayat ni dari segi kesahihannya dan sebagainya. Persoalan sekarang, perkara akhir yang saya nak sebut, apa sikap tasawuf dengan riwayat ni? Ahli tasawuf dia menggunakan pendekatan yang sama, cuba nak jam'u wa taufiq, cuba nak mengumpulkan riwayat ni dan mentaufiqkan. Lalu menurut faham mereka ni, mereka kata awaliyah, permulaan Nur Muhammad ini menurut mereka adalah hakiki, hak sebenarnya. Adapun qalam, adapun arash, air dan yang lain lagi tu, awaliyah dia tu adalah dia bersifat nisbiyah, kata ulama tasawuf. Menurut mereka, mereka faham macam tu. Maksudnya awal nisbah kepada, bukan yang terawal, nisbah kepada yang kemudian daripadanya. Apa panggil awal nisbiyah. Itu yang usaha yang dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf lah untuk meraihkan riwayat-riwayat yang berbagai ini. Sudah saya sebut dulu, ulama tidak sepakat dalam perkara ini sebab apa? Kerana dua sebab. Pertama, kepelbagaian riwayat. Banyak riwayat. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Yang kedua, status riwayatnya tu. Ada yang tidak menerima riwayat ni, ada yang terima. Ini menyebabkan mereka tidak sepakat. Jadi bila tak sepakat kok, kita dah nak kerah mana lah. Nak pakai tu dan rasa kuat pendapat tu, sila. Tapi janganlah tutup pintu terus kepada pendapat yang lain daripada yang kita setuju, yang kita pegang. Kita tak mau pakai, tak payah pakai lah. Jadi ada juga ulama-ulama seperti Asy'arani, dia cuba mentaufikkan, cuba nak selaraskan riwayat yang berbagai tadi tu. Kerana tak boleh tolak, mereka cuba nak pakai belaka, tapi macam mana? Asy'arani seperti yang dilaporkan, dia buat suatu penyelesaian. Dia kata macam mana? Dia kata sebenarnya riwayat-riwayat hadis yang sebut tentang Nur Muhammad, tentang qalam, tentang air, tentang akal, semuanya itu adalah merupakan dimensi yang lain bagi Nur Muhammad. Itu pendapat. Air, ia adalah dimensi lain kepada Nur Muhammad, nisbah kepada sumber kehidupan. Qalam, dimensi lain bagi Nur Muhammad, nisbah kepada sebab kepada terhasilnya ilmu. Akal, dimensi lain bagi Nur Muhammad yang merupakan tempat zahirnya ilmu dan sebagainya. Maka demikianlah usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi kesimpulan mudahnya, perkara ini adalah perkara khilaf di antara ulama. Maka nak pakai, tak mau pakai, sudahlah. Itu dia. Saya jelaskan ini supaya kita ni tidak membetul-tuli. Sebab bila ulama-ulama tasawuf sejak dari dulu sampai sekarang membakikan Syekh Muhammad, kita ni tolak mentah-mentah dengan erti bukan tolak mentah-mentah, setengah tu dilabel sebagai kufur dan syirik pula. Ini yang kita tak nak. Tak mau pakai, sudah. Tak payah bising-bising. Tak payah bising-bising. Baik, kemudian selagi saya terlupa, baru teringat nak sebut. Apabila ulama tasawuf menyatakan bahawa Nur Muhammad ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala menzahirkan dalam istilah mereka sebagai tajalli, istilah ahli tasawuf, menzahirkan kesempurnaannya yang paling sempurna menerima itu. Nur Muhammad ini makhluk awal yang Allah Ta'ala memperlihatkan kesempurnaan sifat-sifatnya, dan itulah makhluk yang paling sempurna sebagai menzahirkan sifat-sifat ketuhanan Allah. Kata-kata tasawuf ni bukan bererti Nur Muhammad ini satu juzuk dari Tuhan. Tidak juga bererti Nur Muhammad ni bersifat dengan sifat Tuhan. Bukan biasa itu. Bukan gitu. Jadi apa artinya? Dia adalah tempat nyata kesempurnaan sifat-sifat Tuhan. Tempat nyata. Baik. Ulama tasawuf dulu selalu buat bandingan gini. Kita cuba nak buat sekadar-kadar sederhana lah. Tak ambil pening-pening. Sebab tu saya dak rojok kepada teks-teks tulisan kita Arab di dalam Insanul Kamil, pening ayat dia. Tu biar dulu, tu biar di kalangan ahli ilmu ialah bahas. Ini kita ambil intipati sudahlah. Ulama tasawuf dulu dia buat bandingan gini. Baik, kita dengan cermin.
kita dengan cermin. Kita tengok dalam cermin, gambar kita ada dalam cermin. Sebiji dengan kita, gambar orang. Tapi cermin tu kita. Kita tu cermin. Bukan. Tapi dalam cermin lah, kalau kita ni orang tak nampak, orang boleh kenal kita. Kok cermin tu, dia boleh kenal kita. Tapi dia bukan kita. Yakni sebagai memperlihatkan. Itu tamsilang je. Jangan faham gitu lah dalam bab ketuhanan. Tamsilang. Nak kabarnya bahawa Allah Ta'ala ni seperti yang dijelaskan tentang hakikat zatnya, itu adalah rahsia segala rahsia. Rahsia segala rahsia. Bila Allah, bila dinyatakan az-zahirul wal batin, tu zahir dan batin ni, batin nisbah faham ulama-ulama azwajah dan juga faham ulama tasawuf, yakni hakikat zat Allah Ta'ala tu sangat sembunyi, rahsia dari segala rahsia, sehingga tak ada orang boleh tahu dunia ni. Cuma khilaf ulama, sehingga ada pendapat yang mengatakan seorang je boleh tahu dunia ni, Nabi Muhammad. Tu je. Bahkan sebahagian besar mengatakan tak ada yang tahu hakikat sebenar zat Allah. Cuma di akhirat nanti diberi menurut kadar masing-masing. Bagaimana? Itu adalah perkara yang urusan kekuasaan Allah. Serah ke dia lah. Cuma dia beritahu. Allah beritahu perkara ini akan berlaku. Rahsia segala rahsia. Tapi Allah Ta'ala macam mana nak dikenali hamba-Nya? Memperlihatkan. Itu dalam konsep tajalli, Allah Ta'ala memperlihatkan. Bukan ia menjelma. Bukan itu bik jolo. Jolo tu bik. Nepek itu tu bik jolo. Bukan besen tu. Sebab itu seperti yang kita jelaskan dulu, kalau kita tidak ada kaedah memahami dalil yang baik dan mengambil dalil secara sebahagian-sebahagian, kesesatan akan berlaku walaupun ketika kita baca Quran. Baca Quran pun boleh jadi sesat, seperti yang saya contohkan dululah. Bila Tuhan menyatakan wahwa ma'akum, Tuhan tu bersama dengan kamu, dia. Jangan takwil lain-lain lah. Faham dia. Huwa. Dia bersama kamu. Bersama dengan ni, bersama ni. Zahir ayat tu memang pantism. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana mu berhadap di sana, wajah tu zat Tuhan. Menghadap situ zat Tuhan, menghadap sini zat Tuhan. Pantism. Tapi nak kabarnya, kalau kita faham zahir, tak ada kaedah, jadi gitulah. Jadi gitu. Tak ada kaedah yang betul nak memahami. Sebab itu kena fahamlah, ulama kita sudah beri pedoman. Ada ayat muhkamat yang jelas makna, pegang. Ada yang mutasyabihat. Dalam dunia tasawuf pula ada istilah lain. Ada tanzih, ada tashbih. Tanzih itu bahagian zat Allah yang tidak dapat dicapai oleh sesiapa. Tashbih ni bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang dapat difahami, yang dapat dimengerti, yang kita boleh faham. Itu bahagian yang dapat kita tanggapi, yang dapat kita fikirkan, yang dapat kita bayangkan, yang dapat kita ta'akulkan, yang dapat kita rasai. Itu bahagian tashbih. Aspek-aspek ni kena faham. Kalau kita baca ayat tadi, tak ada muhkamat, tak ada akidah yang betul, berarti Tuhan tu duduk mana? Duduk dengan terawa kali. Situ, sini ada, sini ada, sini ada. Kalau tak ada dasar akidah yang betul. Maka sebab tu nak faham ayat Quran pun kena ada kaedah dia, kena ada akidah yang betul, yang merujuk pada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Maka dalam kitab tasawuf pun macam ni juga. Oleh kerana marisi kenal merah ni, saya nak khabar je. Bila orang buat isu tentang kitab Syamlul Kanjili ni, bahawa kitab ni gini-gini ni, dia tak baca bahagian depan. Bahagian depan kitab tu Tok Syekh ni khabar sendiri, bahawa sekiranya mu baca apa yang aku tulis ni berlawan dengan syarak, itu bukan kehendak aku. Hendaklah mu tawakuf. Berarti mu tak faham balik lagi. Mu kena sabar dulu, sabar mu faham. Dia khabar dulu lagi dah. Kita babi. Babi baca-baca, macam tadi lah. Anta syamsun anta nurun. Gila orang ni, kata Nabi Muhammad matahari. Padahal kita bodoh. Sebenarnya. Jadi setakat itu saja dululah. InsyaAllah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Saya rasa bab ni saya nak stop lah, habislah. Akan datang kita ngaji kita ikan semula.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.